Baik. Huwallazi khalaqakum min tin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menjadikan kamu daripada tanah. Ini adalah merupakan penjelasan, merupakan khitab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hakikat penciptaan dan hakikat kejadian manusia, yang mana kita semua dijadikan daripada unsur tanah. Di dalam satu tafsir, iaitu merujuk kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, iaitu tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, yang mana Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya tentang pembahasan bagi ayat ini ialah beliau mendatangkan dua pendapat ataupun dua pandangan berkaitan dengan kefahaman bagi ayat ini. Yang pertama, ini adalah merupakan pandangan dan pendapat yang lebih masyhur, iaitu sosok tubuh ataupun individu ataupun personality yang dirujuk, dimaksudkan di dalam ayat ini ialah merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dan al-khalq, ciptaan, adalah merujuk kepada anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini patut kita sedia fahami dan patut kita sedia maklumi bahawa setiap cabang, setiap dahan, setiap ranting merujuk kepada anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam, selalu disandarkan, selalu dinisbahkan kepada pokok dia, dinisbahkan kepada induk dia, dinisbahkan kepada teras dan akarnya, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah menggunakan lafaz khalaqakum. Ini adalah lafaz dalam bentuk sirah jamak, banyak, ramai. Kerana firman ini Allah merujuk ataupun memberikan penjelasan dan khitab kepada mereka. Siapa mereka? Anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini adalah merupakan pandangan yang pertama. Pandangan ini diambil oleh banyak ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang besar. Contoh antara yang menerima kefahaman yang pertama ialah Al-Hasan, Qatadah, Ibnu Abi Najih, As-Suddi, Ad-Dhahak, kemudian Ibnu Zaid dan ulama-ulama besar yang lain. Itu kefahaman yang pertama. Manakala pendapat dan pandangan ataupun kefahaman yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sperma ataupun air mani daripada unsur tanah, yang mana bersesuaian dengan hakikat kejadiannya. Dan daripada hal tersebut Allah membentuk dan merubahnya menjadi seorang manusia daripada air mani ataupun sperma tersebut. Pandangan kedua, kefahaman yang kedua ini datang daripada An-Nuhas. Boleh rujuk di dalam kitab An-Nuhas sendiri, iaitu I'rabul Quran. Buka jilid yang kedua, muka surat 55. Baik, daripada dua kefahaman tersebut, apa yang jelas dan nampak bagi kita ialah kefahaman yang pertama secara rumusannya ialah berbicara mengenai asal usul, berbicara mengenai salasilah, berbicara mengenai resources, punca, sumber kita ini daripada mana. Kita semua ialah anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan Nabi Allah Adam itu adalah induk bagi semua makhluk yang bernama manusia. Walaupun zaman telah merentasi tempoh-tempoh tertentu, adanya variasi-variasi, adanya kepelbagaian, mungkin dari sudut rupa bentuk, mungkin dari sudut ketinggian, mungkin dari sudut warna kulit,
mungkin dari sudut bahasa pertuturan, mungkin dari sudut anutan agama ataupun kepercayaan. Tetapi base dia, dasar dia, kita semua siapapun adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu hakikat yang perlu kita fahami. Yang kedua ialah lebih merujuk kepada hakikat kejadian penciptaan manusia itu sendiri, daripada unsur tanah dan juga daripada unsur air yang hina. Apa dia maksud air yang hina? Daripada sperma ataupun air mani. Menurut saya, bukan saya duduk depan ni, menurut saya Imam Al-Qurtubi tadi dalam kitab tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, secara umum dan global, selepas Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dan memperincikan tentang penciptaan alam yang besar, kemudian barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hakikat kejadian alam yang kecil. Apa dia kejadian alam yang besar? Kita baca tadi ayat yang kedua, Al-An'am ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan 7 petala langit dan bumi. Ini adalah hakikat penciptaan alam yang besar, yang mana Allah lah yang menciptakan keseluruhan alam semesta ini. Allah jualah dalam ayat yang pertama menceritakan bahawa dialah yang menciptakan lapisan-lapisan langit dan juga bumi. Ini adalah hakikat alam yang besar, kerana manusia itu berada di antara langit dan bumi. Kita hari ini yang memayungi dan menaungi kita, apa dia? Langit. Kita duduk atas muka bumi. Itu hakikat alam yang besar. Kemudian barulah Allah menceritakan hakikat kejadian alam yang kecil. Alam yang kecil siapa? Kita semualah. Alam yang kecil adalah manusia. Tetapi walaupun dia alam yang besar ataupun alam yang kecil, Allah telah menetapkan, Allah telah menentu dan menakdirkan kedua-dua alam tersebut, baik besar maupun yang kecil, adanya ajal masing-masing. Kita sebagai manusia, alam yang kecil ada ajal kita yang dinamakan kematian. Alam pun ada ajal dia yang ditentukan oleh Allah, yang namanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisaban, hari pengakhiran. Dua-dua ada ajal. Tetapi hakikat manusia, walaupun kita ni adalah penciptaan alam yang kecil, tetapi kita boleh memuatkan sebesar-besar alam yang besar itu dimasukkan dalam alam yang kecil. Contoh, Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita imajinasi, Allah memberikan kita bentuk fikiran yang hebat. Sebesar-besar alam, walaupun jauh melebihi besar manusia, semua kita boleh masuk, semua kita boleh tumpuk dalam kepala kita. Contoh, ambil hak dekat yang mudah. Kita ni duduk dalam masjid yang besar. Cuba kita pergi keluar masjid, kita pandang masjid hak besar ni, kita imaginekan masjid, kita photostat masjid, kita gambarkan masjid, masjid tu boleh masuk tak dalam kepala kita? Bukan masjid hak realiti, hak hakikat ni tu. Gambaran hak dia sebesar-besar tu bila masuk, kita boleh cerita balik. Kalau kita perhatikan dengan teliti, orang tanya balik, ada berapa tiang masjid ni? Sebab kita duk parti dah tadi, duk bilang ada 12 katakan. Kita boleh cerita ada 12 batang. Cat atas dia warna putih, cat bawah dia warna ni, kipas dia besar mana. Benda tu hak lagi besar di luar kita, semua kita boleh sumbat, semua kita boleh masukkan data dan dia punya fakta. Gajah sebesar-besar gajah bandingan kita memang jauh dan besar dia, tapi kita boleh gambaran gajah, kisah pasal gajah, pendetilan pasal gajah sumbat dalam kepala kita. Tu kehebatan yang Allah bagi pada makhluknya yang bernama akal fikiran. Baik,
Pertama yang nak dicetuskan di sini ialah bila Allah menyebut dialah yang menjadikan kita. Ini bab tauhid, ini bab akidah yang seharusnya menjadi pegangan yang begitu kemah dan kejap, bahawa kita manusia ni ada pencipta, kita manusia ni ada Tuan, kita manusia ni ada pemilik dia. Siapa pencipta kita? Siapa Tuan kita? Siapa pemilik kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita ni ada Tuan, ada pemilik, boleh tak kita ni nak hidup dengan bebas? Boleh tak kita nak hidup dengan suka-suka kita? Boleh atau tidak kita nak hidup dengan meraba-raba, berandai-andai dan menyangka-nyangka? Lebih-lebih lagi persoalan tentang agama, lebih-lebih lagi persoalan tentang syariat. Cuba tuan-tuan tengok dalam surah yang ke-18, surah yang disunnahkan untuk kita baca setiap hari Jumaat. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Lihat ayat yang pertama. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada siapa? Hambanya. Hamba dia siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama tafsir membincangkan bahawa konteks ayat ini adalah berkenaan dengan nikmat. Antaranya ialah nikmat ilmu, antaranya ialah nikmat pengetahuan, antaranya ialah nikmat makrifat, antaranya ialah nikmat Alkitab dan juga wahyu daripada Allah. Tetapi nikmat-nikmat tersebut tidak akan terhasil, nikmat-nikmat tersebut tidak akan datang kecuali satu benda: bi'tsatur rusul. Diutuskan seorang utusan, diutuskan seorang rasul yang bernama Muhammad. Bila diturunkan wahyu Alkitab yang bernama Al-Quran kepada Muhammad, maka akan terpancarlah kenikmatan tersebut. Nikmat seorang Rasul yang bernama Muhammad ditambah dengan nikmat penurunan Alkitab yang dinamakan Al-Quran, maka tuan-tuan akan dapat kecapi apa yang saya sebutkan tadi. Nikmat ilmu akan keluar, nikmat pengetahuan akan keluar, nikmat makrifat akan keluar, nikmat kebenaran akan keluar, nikmat wahyu akan keluar. Baik, bila kita faham hal tersebut, ini adalah merupakan nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta bagi kita semua, Dia tidak meninggalkan dan membiarkan manusia ini terkontang-kanting, tanpa arah, tanpa hala tuju, tanpa panduan. Bayangkan kalau kedua-dua nikmat ni Allah tak bagi dan Allah tak beri kepada kita, apa akan jadi kepada kehidupan manusia? Allah kata, aku jadikan kamu, aku nak kamu semua mengenali aku nak kamu semua beribadah kepada aku nak kamu semua taat kepada aku nak kamu semua ikhlas padaku. Tetapi aku tidak akan hantar walaupun seorang rasul, dan aku tak akan turunkan walaupun satu kitab. Agak-agak bagaimana kehidupan kita? Nabi pun Allah tak mahu mari, katakan kitab pun satu dia tak mahu turun. Bagaimana agak-agak kita nak memandu kehidupan kita, nak mengenali Allah, nak menjalani hidup beragama dan nak menjalani hidup bersyariat? Maka kecelakaannya kehidupan manusia adalah meraba-raba. Kehidupan manusia adalah menyangka-nyangka dan mengandai-andai. Jadi lagu mana? Aku rasa Tuhan ni macam ni lah, sebab panduan tak ada. Aku rasa tak, aku rasa Tuhan kita macam ni. Aku rasa Tuhan kita macam ni lah. Jadi semua tu duk main agak-agak andai-andai, sangka-sangka. Sebab panduan tak ada, Nabi yang diutuskan pun tak ada sebagai pemberita. Jadi itulah akan jadi kepada kehidupan manusia.
Hak ni halal ke, hak ni haram ke, hak ni boleh ke, hak ni tak boleh ke, hak ni diperintah ke, hak ni dianjurkan ke, hak ni disuruh ke, hak ni tak disuruh, hak ni diboleh, hak ni tak diboleh. Mana dia punya panduan? Semua main agak-agak, semua main raba-raba. Tetapi itulah nikmat diutusnya Rasul dan nikmat diturunkan kitab namanya Al-Quran. Jadi itulah panduan kita hari ini. Dan ini termaktub di dalam dua kalimah syahadah tu. Dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah tu. Asyhadu tu kat depan lah. Ingat baik-baik, ini hakikat tauhid. Kita ni ada Tuhan, ada pencipta.